Okay, so dalam video ni aku nak cerita pasal mod-mod yang korang boleh guna untuk detailing dalam City Skylines. Apa itu detailing? Detailing ni kau boleh bina bandar kau dengan lebih terperinci dan kau boleh fokus kepada design. Biasa kau main City Skylines, kau akan fokus kepada gameplay ataupun city management and ada sikit design. Tapi kalau detailing, kau fokus kebanyakannya kepada design. And kau boleh buat macam-macam lah dengan detailing. Almost semua benda kau boleh control. Okay? Sebelum kau nak start main detailing dengan mod-mod ni, aku sarankan wajib lah kau kena ada loading screen mod. Sebab dia akan optimize kau punya game loading dengan game kau lah secara keseluruhan, supaya boleh loading laju sikit. And nak main mod memang kena ada loading screen mod. Okay? And sebelum kau subscribe apa-apa mod, kau kena baca description mod tu. And kalau mod tu cakap untuk guna mod ni, kau kena subscribe ke mod ni, subscribe semua benda supaya dia berfungsi dengan elok lah. Okay, and make sure kau cukup RAM. Kalau kau nak subscribe kepada mods dan juga assets, make sure kau cukup RAM. Aku punya RAM 32GB. Kalau nak main modded, lebih kurang 5000 asset. Mod 100 macam tu cukup lah, 32GB. And specs aku i7 3rd gen GTX 1070 Ti. So pandai-pandai kau lah, kau ikut spek kau. Kalau spek kau kurang sikit, mungkin kau boleh kurangkan mod dengan asset. Kalau kau ada RTX 5000, kau subscribe lah suka hati kau, sebab komputer kau lagi power daripada komputer aku. Tapi lagi banyak mod dengan asset kau subscribe, lagi slow game kau, FPS pun lagi slow. FPS aku sekarang ni dekat area yang tak ada apa ni pun cuma tak sampai 30. Kalau area bandar lagilah 10 kadang-kadang. Okay, so kita start dengan nombor 1. Aku akan bahagi kepada wajib, sunat dengan recommended lah. Okay, nombor 1 wajib ada Move It. So Move It ni okay, tunjuk Move It ni penting. Macam-macam kau boleh buat dengan Move It. Contohnya aku letak bangunan di sini. Okay, aku tekan M untuk Move It dekat keyboard. Aku tekan ni, petak ni. Aku suka guna petak ni. Aku double click kat buildings, dia akan select buildings saja. Ini aku boleh pilih buildings ni. Ya, ini aku boleh copy. Aku tekan Ctrl C. Aku boleh pusingkan, right click macam ni. Aku boleh, kalau aku right click, aku hold right click, aku boleh macam ni, pusingkan macam ni. So macam-macam lah aku boleh buat dengan Move It ni. And kebanyakannya kau guna sebab kau nak, let's say kau nak letak bangunan ni dekat macam ni, aku boleh buat lah. And then okay, aku boleh pilih banyak-banyak bangunan. Aku boleh gerakkan sekali semua. Nak gerak sini ke sini ke, macam-macam lah. Kau boleh, contohnya kau nak main dengan jalan, kau double click kat nodes, kau tekan bawah tu, double click kat roads. Node ni dia punya node kan, kau boleh main-main lah dengan jalan ni. Macam-macam lah. Move It ni fungsi dia macam-macam ada. Okay, so pandai-pandai lah kau explore. Aku pun tak habis explore lagi Move It ni, tapi ni wajib kau kena ada. Okay, and then Find It. Find It ni kau nampak ni, dia macam Google lah untuk kau punya City Skylines. Dia nak mudahkan kau cari benda. Itu aja. Let's say aku nak cari Malaysia, semua Malaysia akan keluar. So, kau boleh letak. Okay, dia memudahkan kerja kau. Bagi aku wajib lah. Senang gila ada Find It ni. Macam kau juga boleh ikut ni lah, ikut kategori. Kau nak tengok growable, kau nak tengok industri, dia tunjuk semua bangunan. Senang gila kerja kau. Kalau tidak, kau nak tengok satu-satu memang tak kan. Lepas tu extra landscaping tools wajib juga. Dia akan tambah satu kat kiri ni. Kau nampak brush size. Contohnya kau nak letak pokok kan. Kalau kau tak ada ni, kau nak delete pokok kan, kau kena delete satu, guna bulldoze kan. And kalau kau nak letak pokok pun letak satu kan. Ni boleh kau main brush size. And even masa kau nak buat macam terraforming kan, kau nak main dengan terrain kan, lagi senang ada extra landscaping tools. Kau boleh main dengan brush size ni, boleh buat dia besar. Apa-apa kau nak buat lah, senang ada. So wajib lah bagi aku. Leceh kalau tak ada. Okay, lepas tu lagi satu wajib, plop the growables. So kalau kau main game vanilla City Skylines, bila kau zone kan, contohnya kau letak zone, nanti dia naik bangunan. Bangunan tu akan berubah-ubah, betul? Dia akan tukar-tukar, dia upgrade, dia tukar, dia upgrade, dia tukar. So plop the growables ni akan, okay, aku tunjuk sini
dia akan buat semua bangunan historical. And then aku disable level up semualah. So bangunan aku semua satu level tu je lah. Ni boleh sebenarnya rasanya, boleh on level up level down ni, kalau kau kisah pasal tu lah kan. So basically bangunan kau takkan berubah rupa lah. Takkan kau main detailing kan, takkan kau dah letak elok-elok tiba-tiba ditukar jadi benda lain kan. Itu kepentingan Plot the Globals. Lagi satu, no abandonment. Aku tak pasti, aku letak wajib, tapi aku tak pasti dia ada beza ke tak dengan Plot Globals. Cuma dia akan make sure tak ada orang abandon building lah. Kadang-kadang kalau game vanilla building kena abandon, building tu runtuh kan. Tu no abandonment lah. Lagi satu, wajib prop and tree anarchy. Kalau kau nak main detailing, kalau boleh prop, tree semua, pokok semua kau nak letak kat mana-mana, kau nak letak pun kan. So itu kepentingan prop dengan tree anarchy. So bagi aku wajib. Sebab kalau tidak kau tak boleh suka hati nak letak mana-mana prop ke apa kan. Lagi satu, prop snapping. Prop snapping dia akan snap prop tu ke jalan. Contohnya tree ni dia akan naik atas jalan. Terus ataupun yang paling penting untuk billboard lah ataupun shop sign kan, dia akan snap ke apa? Aku off ni sekejap. Dia akan snap ke macam tu, ke bangunan Senang kau nak letak billboard. Lagi satu, kalau let's say kau nak letak antena, kau letak antena, dia akan snap ke roof. Kadang-kadang tak tepat sangat lah. So kau boleh guna move it, double click kat props, kau boleh tekan page down, dia akan turun. Tu lagi satu move it nya kegunaan lah. Kau boleh page down, kau boleh. Okay, next kita ada prop camera positions utility. Okay, aku tunjuk, aku pergi kat bandar. Camera positions utility ni aku letak sebagai sunat, bukan wajib. Tapi bagi aku still perlu lah benda ni. Okay, aku tunjuk Kau boleh zoom. Nampak? Dekat gila. Kalau vanilla game tak boleh buat macam ni, okay? So kalau kau nak detailing memang perlu lah, supaya kau boleh fine tune kan. Kau nak, takkanlah daripada jauh kau nak gerak-gerakkan props ni, memang tak nampak apa lah kan. So kau perlukan camera position utility. Lagi satu, dia ada banyak setting dia lah. Kau boleh tukar FOV dia. Kau boleh buat dia wide ke, ikut suka kau nak lah. So up to you lah. Itu camera position utility. Next kita ada Fine Road Anarchy 2.0.2. So Anarchy ni, kau tengok burung ni biru kan. Bila kau tekan Ctrl A, dia akan jadi orange. Dia ada Anarchy. So aku tunjuk kau Anarchy ni apa. Aku tunjuk contoh yang senang lah. Okay, let's say aku nak tukar jalan ni. Aku nak tukar jalan lain, tak boleh. Okay, kalau vanilla game tak boleh. Kalau aku tekan Ctrl A, dia boleh. Dia boleh tukar, aku boleh tukar jalan. Tapi tak boleh nak guna ni sebab ada tram kan. Okay, so tu Anarchy. Ada banyak lagi lah. Macam kau nak buat angle pelik-pelik dengan jalan semua kan, kau perlukan Fine Road Anarchy. Bagi aku letak sunat, tapi perlu jugalah. So kalau benda ni tak penting bagi kau tak payah subscribe lah. Okay, next kita ada Procedural Objects. So procedural objects ni yang dia sunat, tak perlu. Tapi banyak je detailer yang, sekejap aku minum air. Okay, banyak je detailer yang tak guna procedural objects. Okay, benda ni bukan keperluan, tapi lebih kepada kehendakan. Okay, kau nampak kat bawah ni ada procedural object kan. Aku bagi contoh let's say aku letak, ada beberapa cara nak jadikan satu objek tu procedural. Satu, kau dah pilih bangunan ni, kau boleh tekan convert into PO ataupun shift P. Ni dia kau place dia. Macam move it jugalah. Kau right click, kau hold, kau boleh angle, kau boleh main angle lah. And kau tekan S, dia akan snap ke apa-apalah, snap ke bangun jalan ke, and then kau letak. So bila dia dah jadi procedural object, dia tak berfungsi. Maksudnya kalau di rumah tak ada orang duduk lah, so kau kena guna asset ni, blank residential. Kau boleh sorok dalam ni lah. Kau boleh sorok ni dalam ni. Okay, so once dia dah jadi PO,
Macam-macam kau boleh buat lah. Aku tunjuk kau. Okay, one by one lah. Kau tekan procedural object, kau tekan plus ni, kau tekan edit, kau tekan general tool. Kau tengok bawah ni, position ni, kau tekan page up, page down, dia boleh tukar. Scale, scale ni penting. Kau tekan page up, page down, kau boleh main dengan size dia. Kau boleh kecil besar. Rotation ni rotation lah. Korang main-main lah. Dia ada banyak function PO ni. Kalau aku nak cerita pasal PO, kena ada satu video khas lah. Tapi aku nak tunjuk okay, aku tunjuk beberapa creation yang aku guna PO. Sekejap okay, ni satu yang giant ni. Kalau aku tekan PO, kau nampak giant ni sebenarnya PO. Aku besarkan dia dan aku letak dia atas, kira atas langit lah lebih kurang. So dia boleh bergabung dengan bangunan yang parking ni. Lagi satu kalau aku nak bina atas air ni, satu kampung ni semua PO. Sebab kalau game vanilla kau tak boleh bina atas air. So semua ni PO yang aku sorok blank residential dalam ni. So kira ada orang duduk lah dalam ni, aku sorok dalam ni. Tapi semua ni PO. And aku tunjuk juga macam mana nak buat signboard lah. Macam nak resize signboard sebab ada orang tanya. Sekejap. Okay, contoh ni ada kedai Kau ambil satu signboard. Kita ambil signboard ni Okay, so ada, macam aku cakap tadi, ada dua cara. Satu, kau guna PO je, yang aku tunjuk tadi dengan bangunan tu kan, convert into PO. Satu lagi kau boleh guna move it. Okay, kau letak macam biasa. Aku lagi suka guna move it sebenarnya. And then kau tekan M untuk move it. Kau double click kat props. Kalau building lah, kau tekan. Lepas tu kau tekan apa ni more tools ni. And then kau tekan ni ada, tukar kepada convert to PO. Dia akan jadi PO. And dengan menggunakan move it juga, kau double click kat PO ni, kau boleh gerakkan dia. So lagi senang sebenarnya nak gerakkan guna move it, nak place dia kan. So okay, kita guna move it lah. Kita adjust sikit, kita tekan page up, nak bagi dia naik. And lepas tu tekan procedural objects ni, tekan edit, general tool, scale. So bila kau page up, page down untuk size ni, kau boleh guna shift dengan ataupun alt. Kau hold alt contohnya, kau tekan page up, dia akan naik sikit-sikit. Kalau tak dia naik besar kan. Shift pun boleh, dia akan smooth sikit. So macam tu lah aku resize aku punya signboard kan. Lagi satu, ada satu lagi kegunaan yang cool lah. Ni nanti kalau aku buat video pasal PO, maybe aku tunjuk lah. Ni signboard ni. Signboard ni PO. Signboard ni aku design kat Photoshop, aku save PNG, and then ada asset PO kan. Dia boleh lekat gambar tu dekat sign tu. So aku ni aku tunjuk maybe next time lah kalau ada video pasal PO. Oh ya, aku lupa nak cakap, PO cuma untuk objek asset-asset yang dia tak snap to ground. Maksudnya macam jalan kau tak boleh tukar jadi PO, benda macam tu lah. So tak semua benda kau boleh tukar jadi PO. Okay, next is ploppable asphalt. So ploppable asphalt ni, dia kau boleh letak grass. Aku tak tunjuk macam jadi jalan. Macam nak cakap contohnya ploppable grass, kau boleh ambil ni kan. Kau boleh letak atas sini. So orang yang detailing dia akan guna ni semua untuk macam-macam. Kalau nak cerita pasal ni pun kena satu video, macam apa kegunaan ploppable ni semua. Aku tunjuk satu kegunaan yang aku selalu guna. Tunjuk kau Okay, sekali lagi aku guna move it, tekan M, and then aku double click kat surfaces. Ploppable ni semua under surfaces. Kalau kau tengok, ni ada satu, aku letak ploppable asphalt. So kalau kau tengok, dia akan sorok semua crosswalk, yang crosswalk vanilla. And then aku akan letak crosswalk aku sendirilah, sama ada aku guna asset ataupun aku draw guna line ke kan. Tu antara kegunaan dia lah. Ada banyak lagi kegunaan ploppable ni. And kalau kau tengok video semua detailers, kau akan nampak dia orang banyak gunalah ploppable asphalt ni untuk cover semua benda kan. Aku tak cakap benda ni wajib, procedural object pun tak wajib kan. Ploppable ni aku cakap sunat, tapi bagi aku penting. Okay, next kita ada prop line tool. Kita pergi balik ke ruang kosong kita. Prop line tool ni tak wajib, tapi sangat berguna. Okay, contohnya kau nak, okay, let's say kau nak letak ada fence ataupun line lah, line atas jalan Kita ambil decal. Okay,
Takkan kau nak letak one by one kan? Takkan kau nak memang tak kan. So kalau dengan prop line tool ni, kau tekan straight, kau boleh tarik dia macam ni. Ataupun okay, kau tekan kat sini, toggle control panel, kau boleh tukar angle dia. Aku tambah 90. Lepas tu dia punya spacing, aku boleh main-main dengan spacing dia. Tengok, jadi macam ni. So itu kegunaan prop line tool. Macam-macam lagi kau boleh buat lah. So dia akan line up benda tu untuk kau. Okay, next, prop precision. Prop precision ni tak silap aku, dia boleh senang kau nak letak prop semua lah. Contoh, sekejap aku letak satu prop. Aku sebenarnya dah lupa sebab benda ni semua aku subscribe dulu kan. So okay, let's say kau letak ni kat sini, kereta ni. So precision, bila okay, precision, prop precision ni, kau nak pusing semua tu lagi precise lah. Kau nak letak semua lagi precise. Itu aku rasa lah. So tak wajib, tapi aku rasa sangat berguna. Okay, next kita ada surface painter. Surface painter ni simple. Kau boleh paint. Let's say ni kau nak jadikan ni area ni lantai kan. Kau boleh paint. Itu je. And tak wajib. And kadang-kadang dia ada glitch juga. So tapi tak apa lah, bagi aku berguna. Senang kerja kau. Okay, next kita ada height selectors. Height selectors ni, okay, aku duk guna height selectors, mesti kau tak perasan kan. Okay, kau tengok bila kau select benda, dia ada biru ni kan. So kadang-kadang kau tak nak benda ni. Macam contohnya kau tak nampak tepi ni kan. So aku guna height selectors ni, aku tekan alternate H, dia jadi macam tu. So aku boleh gerakkan tanpa nampak. Okay, so tu height selectors. Ini recommended lah. Okay, kalau kau tak nak guna pun tak apa, tapi recommended. Next kita ada find road tool. Find road tool ni untuk, let's say kau nak buat jalan dia punya, kau nampak dia punya height tu, dia naik one by one. Okay, tak silap aku itu find road tool lah. So ini berguna jugalah. Let's say kau nak buat jambatan semua kan. And banyak lagi lah sebenarnya find road tool ni. Yang kau baca description ni, kau boleh tahu lah semua kegunaan dia. Okay, lepas ni semua yang aku cakap semua optional So sama ada kau nak subscribe ke tak, ikut suka kau. Okay, next kita ada unlock all wonders and landmarks. Ini maksudnya okay, ni dia unlock. Aku tak ada, aku dah off semua vanilla assets. So let's say kalau kau ada vanilla assets, dia akan unlock semualah. Semua landmark semua kau boleh guna. Kau boleh plop kan. Kalau tak, dia akan block kan access kepada apa-apa yang kau nak guna kan. Itu unlock all wonders and landmark. Next, not so unique buildings. So basically unique buildings ni kebiasaannya kau boleh letak sekali je kan. So bila dia not so unique buildings, kau boleh letak banyak kali. Kau boleh letak satu, kau boleh letak satu lagi, kau boleh letak satu lagi. So kau boleh letak unique buildings banyak-banyak lah. And next kita ada advanced toolbar. Dia akan besarkan ni. Kalau kau perasan aku punya ni, kalau aku tekan plus ni, dia jadi besar. So dia mudahkan kerja kau lah. Tak adalah nak cakap perlu, tapi memudahkan kerja. Lepas tu kita ada apa lagi? Decal hover area. Decal hover area ni, okay, sekejap, aku ada decals ni. Kuning-kuning ni semua decal So aku tekan M, move it, tekan decal. So dia besarkan, especially untuk decal yang besar. Tak silap aku, dia besarkan yang bulat ni supaya senang kau nak pilih dia, yang senang kau nak move lah kan. Lepas tu decal prop fix. Kalau kau nak guna decal yang besar, kau kena ada decal prop fix. Wajib kalau kau guna decal yang besar. Macam ni pun decal besar juga ni. Aku ada lagi decal besar ni. Sekejap ni contoh. Ni decal yang sangat besar. So kalau kau nak guna decal yang besar, kau kena ada decal prop fix. Lepas tu next kita ada painter. Painter ni kau boleh paint building Aku pilih satu building jap. Contohnya aku pilih building ni. Aku nampak ni kan. Jap, nampak pula. Kau boleh paint. Kalau ni atap dia. Depends lah, lain building, lain benda kau boleh paint. Okay.
And then ada prop painter. Prop painter ni kau boleh tukar color prop Aku bagi contoh satu benda. Okay, ni gate ni contohnya. Double click props. Aku nak pilih gate ni. Okay, and then aku tekan sini. Tengok dia jadi merah. Nampak kan? Cuma aku ada problem sikit dengan prop painter ni. Dia clash dengan 81 tiles, 81 tiles. Kalau kau guna 81 tiles, prop painter mungkin akan buat hal. Kalau kau tak guna, gunailah prop painter, tak ada hal. So solution aku akan tukarkan prop ni. Contohnya aku tukar dia jadi PO, procedural object. So melalui PO aku boleh tukar color jugalah. Dan benda ni tak buat hal bagi aku. Mungkin kalau kau okay guna prop painter, kau guna prop painter je lah, lagi senang kan. Okay, and then kita ada apa ni, Quay Anarchy. Quay Anarchy ni dia macam Road Anarchy juga, tapi untuk kuih. Apa itu kuih? Selalunya kuih, ni kuih benda kat tepi ni kan. Kau selalu guna untuk laut, untuk pisahkan laut dengan land kan. Tapi kadang-kadang kau nak guna kuih kau dekat land juga. Contoh kat sini. Okay, kau tengok ni. Ni bukan kuih lah, tapi kau boleh guna kuih juga untuk nak pisahkan antara level tinggi dengan level rendah. Kau boleh guna kuih juga. So Quay Anarchy membolehkan kau guna kuih kat mana-mana kau nak suka hati kau. Okay, Precision Engineering. Precision Engineering ni kalau kau nak buat jalan dia bagi senang sikit lah. Kau nak buat angle yang terbaik macam tu. Okay, let's say aku nak pusing curve 90 nampak dia ada angle semua kan. Aku boleh buat perfect 90 degree curve. So tu Precision Engineering. Next kita ada Network Extension. Network Extension ni dia guna banyak memori jugalah sebenarnya. Dia kau boleh tukar lampu semua. So aku tunjuk kau So dekat sini kat sini kat tepi ni aku boleh tukar lampu yang aku guna. Kalau kau tengok jalan aku semua, lampu semua lain-lain. So macam jalan ni jalan ni lampu dia macam ni. So biasa lampu bukan macam ni kan. Lepas tu belah sini pula lampu dia macam ni. So kau boleh tukar benda macam tu lah. Kau boleh, kalau jalan kau ada pokok, kau boleh tukar jenis pokok. So itu network extensions. Next kita ada Pollution, Death, Garbage and Crime Remover mod. Ini tak adalah wajib, tapi kalau sebab aku nak fokus kepada detailing, bila aku buat bandar aku tak nak fikir pasal pollution, apa garbage semua kan. Aku tak nak fikir pasal gameplay sangat. Aku nak fokus kepada design, aku guna mod ni. So aku tak payah fikir. Okay, and then ada Stop Remover. Okay, jap. Sebelum Stop Remover, Hide It lah. Hide It ni aku tunjuk Hide It ni banyak benda kau boleh hide. Hampir semua benda kau boleh hide. Tapi stop kadang-kadang tak jadi. So aku guna Stop Remover. Tapi aku tunjuk dulu lah Hide It ni apa. Hide It ni kau tengok, semua benda kau boleh hide. Semua benda kau nak hide, hampir semua benda lah. Seagulls contohnya, burung aku hide. And aku tunjuk satu contoh, road arrow. Okay, aku buang road arrow. Aku tekan road arrow. Tengok semua road arrow tak ada. Tapi yang road arrow ni aku letak sendiri. Ni Hafiznya road arrow. Tengok tak ada pun road arrow. So aku nak letak road arrow sendiri yang Malaysia punya. So aku guna Hide It. Tapi kadang-kadang untuk bus stop semua dia tak jalan. So aku guna satu mod ni nama dia Stop Remover. And kalau kau tengok ni tram stop tau. Okay tengok tu tram stop. Tapi dia tak ada stop yang vanilla tu kan. Sebab aku dah buang semua stop dia, aku buat stop aku sendiri. So tu je lah. Untuk mods itu, apa mods yang kau boleh guna untuk detailing. And kalau ada apa-apa soalan kau tak pasti, kau tanya je kat YouTube, kat Facebook, Twitter ke apa, aku akan cuba jawab kalau aku tahu. And aku subscribe kepada semua mod ni yang aku cakap tadi. Walaupun aku cakap ada yang tak perlu, ada yang wajib, ada yang tak wajib kan. Tapi aku subscribe kepada semua. So kau ikutlah komputer kau macam mana.
Ikut pandai-pandai kau lah. Kau main eksperimen apa yang kau perlu, apa yang kau tak perlu. Kalau komputer kau power, subscribe je semua. Sebab memang best kalau ada semua. So itu saja. Ada apa-apa, contact lah macam biasa. Peace.